Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Fariza di dalam kelas Pendidikan Seni Visual. Kelas kita hari ini adalah untuk murid-murid tingkatan 5. Okey, kita akan masuk tajuk 6 iaitu seni batik. Okey, kita akan lihat dulu apakah standard pembelajaran untuk kelas kita kali ini. Standard pembelajaran 6.1 Persepsi seni, iaitu pemahaman terhadap prinsip seni batik. Okey, yang pertama menjelaskan prinsip asas seni batik. Yang kedua, mencerahkan jenis seni batik. Yang ketiga, mengenal pasti alatan dan bahan seni batik. Yang keempat, mengkategorikan motif-motif seni batik. Dan yang terakhir, menerangkan proses seni batik. Okey, kita akan lihat dulu yang pertama iaitu prinsip asas seni batik. Okey, bila kita bercakap tentang prinsip asas seni batik, kita akan lihat ada 3 prinsip di sini. Okey, yang pertama sekali iaitu proses melilin dan mewarna kain putih. Okey, bila kita sebut tentang batik, ia ada berkaitan dengan proses melilin di atas kain yang putih. Okey, prinsip yang kedua, teknik yang dapat menghalang warna daripada bercampur semasa proses mewarna. Okey, ini bermaksud apakah teknik-teknik yang boleh kita gunakan untuk menghalang warna daripada bercampur. Okey, prinsip asas yang ketiga, menggabungkan bahasa seni visual seperti rupa, warna, kontra, harmoni, penugasan, irama dan pergerakan serta kepelbagaian. Okey, ini biasanya di dalam proses kita menghasilkan reka corak batik tersebut dan juga dalam proses mewarna, pemilihan warna tersebut. Seterusnya kita akan lihat motif-motif seni batik. Okey, yang pertama motif flora, terdiri daripada bunga, daun atau ranting, motif di mana motif disusun secara tunggal, menjalar ataupun berterabur. Seterusnya adalah motif fauna, okey, yang terdiri daripada motif serangga dan juga haiwan. Okey, yang seterusnya adalah motif geometri, di mana terdiri daripada bentuk geometri yang disusun dengan pelbagai cara. Motif yang seterusnya adalah motif abstrak. Okey, di mana unsur flora, fauna dan geometri yang digayakan dan diolah menjadi motif abstrak yang menarik. Dan yang terakhir adalah motif isin. Okey, ia merupakan motif pengisian pada ruang kosong untuk kain batik tradisional sebagai latar belakang. Seterusnya kita akan lihat contoh-contoh motif tersebut. Okey, yang pertama motif flora yang terdiri daripada bunga anggrek, bunga raya, daun sirih emas dan juga bunga teratai. Okey, yang kedua adalah motif fauna. Okey, yang terdiri daripada motif rama-rama, motif siput, kalajengking dan juga ayam. Kita lihat pula motif geometri yang terdiri daripada motif calung, motif gaung dan juga motif banji. Seterusnya adalah motif abstrak yang terdiri daripada megamendung, motif awan dan juga motif jaring ikan. Dan yang terakhir adalah motif isin. Okey, yang terdiri daripada cecek pitu ataupun titik 7, melinjun, motif cantil dan juga motif atap sirapan. Sebelum kita pergi kepada jenis-jenis batik, okey, kita lihat dulu bahagian-bahagian pada kain batik sarung. Bahagian yang paling besar sekali pada kain batik sarung adalah badan kain. Okey, di mana badan kain ini motif dan warnanya disesuaikan dengan motif pada bahagian kepala dan pengapit kepala kain. Okey, yang seterusnya adalah kepala kain.
Okey, ukuran biasa adalah antara 12 hingga 18 inci dan tidak termasuk yang tepian. Okey, motif yang biasa digunakan adalah motif pucuk rebung ataupun bunga pokok. Yang seterusnya adalah pengapit kepala kain. Yang terdiri daripada bahagian tepian kain dan biasanya ia menggunakan motif-motif yang kecil. Okey, bahagian yang seterusnya adalah bahagian kaki kain, iaitu bahagian di bawah kain sarung. Okey, dan yang terakhir adalah gigi kain. Okey, pada bahagian kaki kain tadi kita boleh dapat lihat terdapat motif gigi, yang disebut gigi kain. Secara umumnya, seni batik ini boleh dibahagikan kepada 4 jenis, bergantung kepada teknik penghasilan batik tersebut. Batik-batik tersebut terdiri daripada batik pelangi, batik canting, batik blok dan batik skrin. Seterusnya kita akan lihat satu persatu setiap jenis batik tersebut. Batik yang pertama adalah batik pelangi. Batik ini merupakan batik yang tertua di Malaysia. Batik ini tidak menggunakan lilin, tetapi menggunakan teknik ikat dan celup. Jenis ikatan yang biasa digunakan termasuklah jenis simpulan, jenis ikatan lipatan dan jahitan. Untuk pewarna yang biasa digunakan adalah rimazol dan juga neptol. Di mana warna neptol ini tidak perlu dimatikan warna. Selalunya batik pelangi ini digunakan untuk membuat baju, tudung ataupun selempang. Batik yang kedua adalah batik canting ataupun batik lukis. Batik ini biasanya mempunyai nilai komersial yang tinggi. Kerana ia menjadi pilihan penggemar-penggemar fashion kerana penggunaan warna, jenis kain dan motifnya yang sangat kreatif. Batik ini menggunakan kaedah lilin cair yang diisi ke dalam alat canting untuk melakar corak. Campuran lilin cair tadi terdiri daripada lilin, dama dan juga minyak masak. Pewarna yang biasa digunakan adalah rimazol dan batik ini biasanya terdapat hasilkan produk seperti pakaian, selendang, tali leher dan sebagainya. Yang ketiga adalah batik blok. Batik blok juga dikenali sebagai batik cap atau batik turap. Ia menggunakan blok atau sarang untuk mengecap. Pada asalnya, blok ini dibuat daripada kayu dan menggunakan warna hitam sahaja dengan latar belakang kain yang berwarna putih. Daripada blok kayu ini berubah kepada blok besi dan seterusnya kepada blok campuran tembaga, timah ataupun zinc. Untuk pewarna, biasanya pewarna yang digunakan adalah rimazol dan juga neptol. Untuk batik blok, ia memerlukan meja terap semasa proses mengecap. Batik blok ini selalunya digunakan untuk membuat kain sarung, pakaian, perhiasan dan kelengkapan rumah. Yang keempat adalah batik skrin. Batik skrin menggunakan lilin sejuk dan skrin saring sutera. Motif atau coraknya dipindahkan dari kertas ke skrin saring sutera secara pendedahan imej pada cahaya. Motif dipindahkan ke atas kain dengan teknik terapan lilin sejuk. Teknik cetakan ini dapat menghasilkan imej yang sekata dan berulang kali. Pewarna yang digunakan adalah rimazol dan batik skrin ini selalunya digunakan untuk membuat kain ela. Untuk tajuk alat dan bahan serta proses, saksikan dalam video cikgu yang seterusnya.
Okey, setakat itu saja kelas kita untuk hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di dalam kelas yang akan datang. Okey, cikgu harap semua dapat mengikuti kelas cikgu hari ini dengan baik dan dapat buat ulang kaji terhadap topik yang telah pun kita pelajari hari ini. Okey, berjumpa lagi di dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum.